Assalamualaikum semua. Baiklah, hari ini kita akan masuk kepada bab yang kedua, iaitu ekosistem. Untuk subtopik yang pertama, iaitu 2.1, kita akan tengok aliran tenaga dalam ekosistem. Tumbuhan hijau menukarkan tenaga cahaya dari matahari kepada tenaga kimia melalui fotosintesis. Okey, yang ini kamu dah belajar daripada sekolah rendah lagi tentang fotosintesis. Okey. Tenaga kimia tersebut dipindahkan kepada pengguna primer dan seterusnya kepada pengguna sekunder dan kepada pengguna tersier dalam rantaian makanan dan siratan makanan. Okey, bermula daripada tenaga cahaya tadi ditukar kepada tenaga kimia. Tenaga kimia ni pula nanti akan dipindah-pindahkan daripada pengguna primer kepada pengguna sekunder kepada pengguna tersier. Okey, dalam sesuatu rantaian ataupun siratan makanan. Okey, kita akan tengok dulu istilah-istilah ini. Okey, pengeluar, pengguna dan pengurai. Okey. Okey, apa itu pengeluar? Okey, pengeluar ialah organisma yang membuat makanan sendiri. Semua tumbuhan merupakan pengeluar. Jadi mudah kalau soalan tanya yang mana satu antara organisma berikut adalah pengeluar. Okey, kalau kamu nampak gambar tumbuhan, jadi itulah pengeluar. Okey. Sebab hanya tumbuhan sahaja yang boleh membuat makanannya sendiri. Okey, pengguna primer. Pengguna ialah organisma yang memakan organisma lain. Okey, maksud pengguna organisma yang memakan organisma lain. Pengguna primer ialah haiwan herbivore. Apa maksud herbivore? Haiwan yang hanya makan tumbuhan. Okey. Dan omnivore. Apa maksud omnivore? Omnivore maksudnya haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan yang memakan pengeluar. Okey. Pengguna primer ni haiwan yang makan tumbuhan. Okey, dia organisma yang pertama makan tumbuhan. So kita namakan dia sebagai pengguna primer. Contohnya beluncas. Okey, ataupun belalang. Okey, itu adalah antara contoh-contoh pengguna primer. Okey, pengguna sekunder. Pengguna sekunder ialah haiwan omnivore dan karnivore yang makan pengguna primer. Okey. Contohnya burung berkecet ekor biru. Okey, burung ni. Okey, ialah haiwan omnivore kerana makan beluncas dan buah-buahan. Burung raja udang, okey, merupakan karnivore primer kerana makan pengguna primer seperti siput, ikan berudu dan udang. Okey, ini adalah contoh-contoh pengguna sekunder. Okey, pengguna tersier. Pengguna tersier ialah haiwan karnivore sekunder yang makan pengguna sekunder. Okey. Saiz pengguna tersier biasanya lebih besar daripada pengguna primer dan sekunder. Okey, kalau kita tengok dari segi saiz, okey, daripada pengguna primer kepada pengguna sekunder kepada pengguna tersier, kita akan dapati saiz dia semakin besar. Okey. Pengurai. Pengurai ini adalah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrien. Okey.
Hubungan ini dipanggil sebagai saprofitisma. Okey. Penting pengurai sebenarnya dalam kita punya ekosistem. Kalau tak, haiwan mati, tak ada orang yang nak uraikan. Tak ada organisma yang menguraikan. Contoh kata kalau ada seekor kucing mati, tak ada pengurai, bangkai kucing tu akan ada lah kat situ sampai bila-bila. Okay, so pengurai inilah yang berfungsi untuk menguraikan dia kepada bahan-bahan yang lebih ringkas. Antara contoh pengurai ialah cendawan yang tumbuh pada batang yang reput, mukoi yang tumbuh di atas makanan, serta bakteria E. coli yang menguraikan sisa makanan dalam usus besar manusia. Okey, ada fungsi-fungsinya. Okey. Baik, seterusnya kita tengok pada rantai makanan. Okey. Rantai makanan boleh digunakan untuk menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma. Ini adalah contoh rantai makanan. Okey. Mula dengan tumbuhan sebagai pengeluar, okey, dimakan oleh tikus. Tengok anak panah. Anak panah ni ke sana maksudnya dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung. Burung bila dah mati akan diuraikan oleh pengurai. Okey, dan tenaga tu kembali semula kepada tumbuhan sebagai baja. Okey, itu adalah rantai makanan. Okey, siratan makanan. Gabungan beberapa rantai makanan kita sebut sebagai siratan makanan. Okey, contoh ni ada berapa rantai makanan dalam siratan makanan ni? Okey, kita ada 1, 2, 3 dan 4. Okey, ada 4 rantaian makanan yang bergabung sekali membentuk siratan makanan. Seperti dalam rantai makanan, tenaga juga dipindahkan dari satu organisma kepada organisma yang lain dalam siratan makanan. Sebenarnya, sebahagian tenaga hilang, okey, kerana digunakan oleh organisma untuk bergerak dan menjalankan proses hidup yang lain seperti respirasi. Maksudnya bukanlah semua tenaga tu kita pindahkan. Okey, tenaga tu ada masanya dia hilang sebab tenaga itu kita gunakan ataupun organisma-organisma ni gunakan untuk bergerak, respirasi, perkumuhan, itu semua memerlukan tenaga. Selain itu, tenaga juga hilang dalam bentuk tenaga haba atau tenaga kimia, iaitu makanan yang tidak tercerna, iaitu tinja. Okey, hilang. Okey, tak semua tenaga dipindahkan. Inilah contohnya. Yang anak panah putus-putus ni, maksudnya tenaga yang hilang itulah. Okey, ini contoh gambar rajah pemindahan tenaga. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana memberi tumpuan. Hingga jumpa lagi nanti dalam video yang akan datang. Stay safe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.